Apa yang pasti, unjuran optimistik ini menunjukkan bahawa ada sinar yang lebih cerah menanti kita semua pada tahun 2021. Dengan unjuran-unjuran positif ini, kerajaan akan mengembeling usaha untuk memulihkan situasi di Malaysia sebaik dan secepat mungkin. Justru saya ingin menggariskan 5 keutamaan kerajaan pada tahun 2021 dalam satu strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 dan melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Kedua, memperkokoh ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuklah tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mampan. Keempat, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa diperhebat. Dan kelima, memperkokoh hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang sebarang ancaman. Kerajaan akan berikhtiar untuk terus meningkatkan tahap kesihatan awam di negara ini berasaskan prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Pencegahan awal adalah penting dan ingin saya tegaskan bahawa SOP yang ditetapkan oleh kerajaan perlu terus dipatuhi bersesuaian dengan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan. Seperti yang saudara-saudari sedia maklum, kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Wisma Putra telah pun mewujudkan satu portfolio bekalan vaksin dan menandatangani beberapa perjanjian bagi memperolehi bekalan secepat mungkin daripada syarikat-syarikat dan badan-badan pengeluar vaksin COVID-19. Kerajaan Malaysia akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat di negara ini. Vaksin ini juga akan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan dilaksanakan oleh KKM melalui 3 fasa bermula seawal Februari 2021. Saya bersama petugas-petugas Barisan Hadapan akan menjadi antara orang yang terawal untuk menerima suntikan vaksin ini bagi membuktikan vaksin ini selamat dan berkesan. InsyaAllah, kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas dan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit pernafasan kronik juga akan diberikan keutamaan dalam menerima suntikan vaksin ini. Pemantauan keberkesanan dan keselamatan tetap akan diteruskan oleh bahagian regulatory farmasi negara. Namun begitu, saya ingin mengingatkan bahawa program vaksinasi ini hanyalah satu langkah pencegahan dan SOP yang ditetapkan masih perlu dipatuhi pada setiap masa. Menyentuh keutamaan kedua untuk memperkokohkan ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara, Belanjawan 2021 telah dibentangkan dan diluluskan di Parlimen dengan peruntukan sebanyak RM322.5 bilion. Belanjawan terbesar dalam sejarah negara ini amat kritikal bagi memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan dan kesejahteraan rakyat senantiasa terpelihara. Kerajaan
akan terus membangunkan jaringan keselamatan sosial seperti bantuan tunai secara langsung, seperti bantuan prihatin rakyat, skim perlindungan insurans khusus untuk B40 dan memperkukuh sistem kebajikan negara untuk memastikan nasib golongan rentan termasuklah B40, warga emas, orang kurang upaya sentiasa terbela. Ini termasuk dalam agenda besar pembasmian kemiskinan seluruh rakyat Malaysia tanpa bangkira kaum dan agama yang akan terus dipertingkat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bergantung pada situasi ekonomi semasa, kerajaan sedia mempertimbangkan suntikan fiskal strategik jika keadaan memerlukan, seperti mana pakej rancangan ekonomi sebelum ini. Pokoknya, kerajaan akan membantu sedaya upaya untuk meringankan beban rakyat, membasmi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Apabila ekonomi rakyat kukuh, tentulah lebih mudah untuk kita memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Kita tidak boleh leka dan alpa dengan kejayaan yang telah kita kecapi hari ini, dan melalui rancangan Malaysia ke-12, satu strategi komprehensif akan diumum pada awal tahun 2021 bagi memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. RMK-12 akan memberi tumpuan pada pemacu baharu ekonomi negara seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau, infrastruktur fizikal dan digital di bandar dan luar bandar akan dibina untuk nak memastikan Malaysia akan terus berdaya saing serta dapat merebut peluang-peluang ekonomi baru di peringkat global. Dan selari dengan ini, kerajaan akan melancarkan dasar digital negara pada suku pertama tahun 2021 dengan penumpuan khusus kepada pembangunan sistem rangkaian 5G. InsyaAllah, apabila diumumkan kelak, saya yakin RMK ke-12 akan memperlihatkan visi ekonomi Malaysia yang jelas untuk dekad baru ini bagi memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia terus bersifat inklusif dan memanfaatkan rakyat Malaysia. Ini membawa saya kepada keutamaan kerajaan yang ketiga, iaitu memastikan kestabilan politik. Umum mengetahui situasi politik negara sepanjang tahun 2020 agak mencabar. Dan ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Persefahaman dalam kalangan rakan-rakan parti kerajaan Perikatan Nasional akan terus disemai dan dipupuk, manakala perbezaan akan diuruskan dengan teliti dan cermat. Adalah juga diharapkan agar pimpinan politik yang lain dapat menunjukkan sifat bertanggungjawab dan tidak mengambil tindakan yang boleh mengganggu-gugat kestabilan politik negara. Pada masa ini adalah baiknya jika kita menolak ke tepi soal politik dan bersatu demi melihara kebajikan rakyat. Kita perlu dan juga mesti bersama dalam mengharungi pandemik ini sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara. Rata-rata rakyat mahukan semua ahli politik untuk menggembeling tenaga, membantu rakyat dan tidak mencetuskan kemelat politik yang merugikan rakyat. Jutaan rakyat telah terjejas dengan pandemik ini. Maka adalah lebih baik jika kita pamerkan kematangan dalam berpolitik dan terus memahami keluh kesah dan mendengar denyut nadi kemahuan rakyat. Saya percaya jika kita bekerja demi rakyat, mendahulukan rakyat, membela rakyat, maka sudah tentu rakyat akan terus menyokong segala usaha kerajaan demi kebaikan bersama. Di samping kestabilan politik, aspek tadbir urus yang baik ataupun good governance akan terus dipertingkat. Usaha memerangi rasuah dan menjunjung nilai ketelusan dan integriti akan diperhebatkan.
Sistem pelaksanaan kerajaan akan terus dipantau dan ditambah baik supaya rakyat mendapat apa yang dijanjikan. Saya percaya kestabilan politik dan tadbir urus yang baik akan mampu mewujudkan ekosistem pelaburan yang kondusif bagi memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara dan seterusnya mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara. Pelaburan domestik dan antarabangsa ini pastinya akan dapat menjana lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dan membuka ruang perniagaan yang akan memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, keutamaan keempat kerajaan adalah untuk memastikan keselamatan negara terbela dan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa diperkukuh. Dalam kita melangkah ke gerbang tahun 2021, kerajaan ingin memberi jaminan bahawa keselamatan negara dan rakyat Malaysia sama ada secara fizikal maupun maya akan sentiasa di bawah radar pemantauan agensi-agensi keselamatan negara. Kawalan terhadap sempadan dan pintu-pintu masuk negara akan terus diperketatkan manakala sebarang aktiviti pencerobohan atau penyeludupan tidak akan terlepas daripada tindakan tegas. Ingin saya ingatkan, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal kedaulatan negara. Kerajaan juga akan terus memantau kadar jenayah baik yang bersifat fizikal maupun atas talian seperti skema yang makin berleluasa di masa ini. Semakin pintar sistem komunikasi, maka semakin pintar dan licik jenayah yang dirancang. Pada tahun 2021, Malaysia juga ingin memainkan peranan yang lebih aktif di pentas global. Pandemik COVID-19 telah sedikit sebanyak mengubah the global order. Justru membuka peluang untuk Malaysia menonjolkan kepimpinan yang lebih dinamik di peringkat dunia. Masanya sudah tiba untuk Malaysia muncul sebagai kuasa yang disegani, berani memperjuangkan kemakmuran bersama dan keamanan sejagat secara konsisten. Selain mempererat hubungan dengan jiran tetangga, dalam rantau ASEAN, kerajaan akan terus memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi sama melalui platform yang sudah sedia ada dan yang bakal dipelopori. Hubungan Malaysia dengan negara-negara luar dari segi diplomasi, keselamatan ekonomi akan senantiasa berpaksikan kepentingan strategik untuk jangka panjang. Keutamaan kelima pada tahun 2021 ialah memperkukuh hubungan yang harmoni dalam masyarakat majmuk Malaysia yang berbilang kaum, agama, budaya dan wilayah. Saya yakin dan percaya perpaduan adalah kunci kejayaan Malaysia. Lihatlah, berkat perpaduan dan kesatuan hati kita semua, satu persatu cabaran dan dugaan pandemik COVID-19 dapat kita atasi. Insafi dan hayatilah hakikat ini. Pupuk dan semai semangat bersatu padu, saling memahami antara satu sama lain. Benar, ini tidak mudah, apatah lagi dengan cabaran teknologi yang semakin canggih dan ledakan informasi antara benar, separa benar dan palsu yang berlega di ruangan maya. Dan ingin saya tegaskan, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa yang ingkar dan terus menyemai api kebencian antara kaum dan agama, apatah lagi menghina institusi raja berperlembagaan di negara ini.